Salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang, Buletin Ukas edisi malam 4 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan mengenai lawatan kerja Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh ke tapak Tanah Perkuburan Islam Baru Serikir pada Sabtu. Beliau meninjau kerja-kerja pembinaan rumah wakaf yang telah selesai sepenuhnya dan kini tertumpu dengan menembok dan menurap jalan masuk ke kawasan tanah perkuburan tersebut. Dalam lawatan itu, Datuk Len amat berpuas hati dengan perkembangan kerja-kerja di situ dan yakin tanah perkuburan baru itu dapat digunakan menjelang Oktober nanti. Sejurus selepas itu, beliau melawat projek naik taraf Masjid Al-Mutakin yang turut sama sedang rancak dijalankan. Keseluruhan projek dianggarkan telah mencapai 65% siap meskipun terlewat berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Laporan seterusnya, nasib 20 keluarga di sekitar kawasan Sebuyau yang sedang menjalani kuarantin mendapat perhatian Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi yang tampil menyerahkan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas. Antara kampung yang terlibat adalah Kampung Ensika, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Arus Cina, Kampung Kesindu, Kampung Lunyin, Kampung Kelait, Kampung Senayang dan Kampung Somil Sebuyau. Bantuan tersebut disampaikan oleh Pemancar Masyarakat Melayu Daerah Simunjan, Asli Yahya yang mewakili Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu pada Sabtu. Difahamkan keluarga yang dikuarantin merupakan kontak rapat kepada kes positif di Kampung Belimbing Besi dan Pekan Sebangan yang di mana Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sedang dilaksanakan sehingga kini. Sumbangan makanan yang diserahkan itu diharapkan dapat meringankan beban para penduduk yang terlibat dengan arahan kuarantin bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, penduduk kampung yang terlibat mengucapkan terima kasih kepada Adun Sebuyau dan kaki tangan Pusat Khidmat Dun Sebuyau di atas sumbangan tersebut. Sementara itu, Datuk Julaihi turut menyantuni petugas Barisan Hadapan Sekatan Jalan Raya SJR di Pekan Sebangan, Kampung Lutong dan Kampung Menek Sebangan dengan menyalurkan bantuan makanan. Penyerahan sumbangan disempurnakan Wakil Adun Sebuyau itu, Pemancar Masyarakat Melayu Daerah Simunjan, Asli Yahya pada Rabu. Pekan Sebangan, Kampung Lutong dan Kampung Menek Sebangan telah diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang bermula 1 September lepas. Asli turut berkesempatan menzahirkan penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan atas usaha memastikan pengguna jalan raya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Para petugas Barisan Hadapan dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada Datuk Julaihi di atas sumbangan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 184 pek bakul makanan diagihkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada penduduk di Pekan Sebangan, Kampung Lutong dan Kampung Menek pada Jumaat. Bantuan itu disalurkan berikutan ketiga-tiga kampung tersebut menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 1 hingga 14 September ini. Dalam pada itu, Kaunselor Rabai Gani mewakili Ketua Masyarakat Kampung Lutong menzahirkan ucapan terima kasih kepada JKM atas keprihatinan dalam memenuhi keperluan penduduk sepanjang PKPD tersebut. Pengagihan bantuan bakul makanan tersebut turut dibantu oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Manakala di Dun Batang Air pula menyaksikan seramai 225 penduduk yang mewakili 60 pintu Rumah Endawi Janting, Nangajela SPS Fasa 2 menerima bakul makanan sumbangan Sarawak Energy Berhad SEB pada Jumaat. SEB berharap bantuan itu tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk rumah panjang tersebut yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 31 Ogos sehingga 13 September depan. Bantuan tersebut telah diserahkan kepada Tuan Rumah Endawi Janting yang juga pengerusi JKKK Nangajela bagi mewakili penduduk di pos kawalan masuk ke Nangajela. Menurut Endawi, pihaknya merakamkan terima kasih kepada SEB Batang Air di atas keprihatinan pihaknya menyantuni penghuni di kawasan tersebut yang sedang menjalani PKPD. Dalam pada itu, penduduk kampung di kawasan Parlimen Kota Semarahan yang dikenakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD diminta untuk terus bersabar dan kekal memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang berkata, kerjasama sepanjang PKPD dilaksanakan amat penting bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19.
Katanya terbaru terdapat 2 kampung di daerah Asajaya yang dikenakan PKPD iaitu Kampung Serpan Laut dan Kampung Sampun Gerunggang hingga 17 September ini. Ia berikutan Kampung Serpan Laut merekodkan 83 kes positif manakala Kampung Sampun Gerunggang mencatatkan 41 kes positif dalam tempoh 14 hari lepas. Selanjutnya, Adun Batu Kitang Lo Keciang melakukan penyerahan projek bagi menaik taraf Surau Bakti Nur Islam pada Jumaat. Menurut Lo Keciang ketika ditemui, projek tersebut dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Dalam pada itu, beliau berharap projek tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk setempat kelak. Pada masa yang sama, beliau juga menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISPA. Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila bab boleh tugas IBAN edisi ngali hari 4 September 2021. Batang berita ngali hari. Perambuk dekat ngatur pengawak berpilih besai negeri PRN Sarawak berenggat patut diperunding dikena nyeliah ke sekut maya ringundi. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing nengah sebengkah penerang kena hari 4 Madah, PRN Sarawak patut diatur pengelamak 2 hari. Kenuk Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Kemega Adun Balehnya, ia sepenemu enggau ex-chairman Agensi Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Sri Azman Ujang berkaul enggau perkaranya. Nyemak caranya hendak dititiah atur muka mayuh agik palan endur ngundi patut diperunding dikena nyeliah ke penyadi sekut mayari ngundi.
Kuk Tan Sri James Masing nya ukai perkara baru laban Komiti Pengawal Berpilihan Besar SPR udah kalak ngatur pegawainya subak lalu madah cara ngundi kebangsanya ajak ulih nentukan penglikun hari kena rampit COVID-19. Nangkan kenyak Tan Sri James Masing kemegak Menteri Pemansang Infrastruktur anggau penyangkai kapal nyemetak madah penatai kuasa ari hidroelektrik andang lebih meruan andak ngerugak pengeraja asal anggau manah agi ari minyak gas. Nengah sebengkah penerang berita kena hari 4 yang madah penatai kuasa hidro megak udah dikena ngemansut ke kuasa karan bak stesen kuasa hidroelektrik Balai. Nya alai ko ia penerang cukup nyemetak pasal pemanah guna kuasa hidro dibanding anggau minyak gas ke dikena Sarawak Energy. Berbak anggaunya ia madah jaku pejah sekedak raban berkawal anggau perkaranya ungkup tuju politik serta hendak berarti ke perkara keamat. Berita udah tu. Hujan bangat kena hari 4 udah ngujung ke sekedak genturung pendiau tudan fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 6 Desa Senadin, Anggau Permai Jaya kena bah tunggal. Pengudah ninga penyadinya Menteri Perengkap Ngangkut Sarawak Kemegak Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin, datai ngesah serta berarti kepalan ke ampuh bah kemari. Nitih ke penerang, hujan bangat ke ngelui 58 mm kena malam hari 4 dibanding seminak 10 mm kena hari 3 udah ngujung ke penyadi bah tunggal. Perbak anggaunya Datuk Lee udah ngasuh Kaunsil Negeri Besar Miri MBM lengkas ngupas parit ke alit ke Tegal Lumut berparit besar anggau anak sungai dikena nentu ke air ulih anyut manah. Pihak megak kampung Long Panai anggau Long Pahlo di Miri belak kena ampuh bah berduduk hari berunggu hujan kenyau beberapa hari kudah. Kena ko peranak menonyak madah ngagai pengari Unit Komunikasi Awam Sarawak ke bisik ngabas palanyak kemari air sungai berengkah ngampuh ke kandang rumah sidak kenyau beberapa hari keudah ditambah agi anggau hujan bangat kena hari 4. Nangkan kenyak penusah ampobah belak bisik nyadi Long Palo ianya semak Sungai Tutoh tang tajak pihak nadai penusah berbadi nyawa ke Tegal penyadinya. Agi berkawal penyadi ampobah. Sekedar rumah panjai bermenua emperan anggau semak tebing Sungai Tinjar megak bisik kena bah ke Tegal aritik berunggu hujan. Perkaranya dipadah ketua rumah ngagai Komiti Penjaga Penusah Pelilih JPBD Beluru kemari. Antara rumah panjai ke bisik kena bah serta endau lelawak laban jalai ke udah ampuh baka ke diri pihak tu. Nitih ke penerang megak penalam air bah antara sekaki ngagai 3 kaki ari paras tanah. Di Bintangor, projek ngemanah jalai besar 5 buah rumah panjai ber Sungai Tulai, Bintangor di Pelabak Tembuk Pun Oktober 2021. Projek berungkus 338,271-nya endang dekatnya di jalai besar di tengah, peranak rumah Suring Sana, rumah Labang Jawa, rumah Bajik Geruna, rumah Bandar Wat, enggau rumah Sab Ngabong serta ngelawat sekolah primary SK Tulai. Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing maya ngabas projeknya kemari madah sukung Hari Rakyat Berguna Amat dikena nentu ke Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemujur ke pemansang bermenua pesisir lebih agi berpelilih Meradong. Berbak engaunya Tuai Rumah Suring merik terima kasih ngagai Datuk Ding laban udah nentu ke projek ngemanah ke jalai nuju rumah panjai sidaknya di Kemujur. Mari saya terima kasih ngagai Datuk YBD yang merik jalai dan angkat mana yang lalu teruah khidmatan di sekolah bijak minggu dia mengunjung rumah buli agak pintar sebab dia harap saya menang lah semua rakyat nyukung maka perintah tu ada nak jadi perintah mana ya perintah. Belak mansut ke pengagati Tuai Rumah Labang Jawa, Tik Muji pengawak keudah digagak Datuk Ding lalu ngarap kemayuh agi pemansang oleh dikemujur berkat sukung Hari Rakyat. Aku merik saya terima kasih sebagai JKR Kak nyambung selesai jalan kami lalu nambahkan jalan besar lalu dekat di sini. Lepas maka aku mai semua rakyat kami ditulai itu
nyukung YB kita Datuk Lingkung Heng berpilih dekat datai nak lama lagi sama-sama nyukung YB kita ngambil ke kita yang maju lama-lama sampai ke ujung Dudiari lah mereka ucuk ambuk kita Dudiari sama kerai namai syukur YB ke semua kita itu lagi tu. Terima kasih. Ngalih ngagi report ninting hari COVID-19. Komiti Penyanggah Penurusan Negeri JPBN Sarawak udah ngelanjar ke timpuh atur pengawal standard SOP bak Zon Selatan nyentuk 19 September 2021. Berpenerang berita kena hari 5, JPBN Sarawak madah antara SOP-nya makai dalam kedai beda oleh di Kemendar tang timpuh kedai makai enggau restoran dibuka di Insur hari pukul 5 pagi nyentuk 10 malam tang seminak tapau ajak. Kelimpa harinya timpuh premis bukai dibuka agi bakas lama ianya hari pukul 5 pagi nyentuk 8 malam lalu orang periman hendak di Kemendar berjegau sengapak sepengudah pukul 12 malam antik nadai ke buah berat. Zon Selatan mungkur pelilih kucing bau lunduk semarahan Asajaya Simunjan serian enggau terbedu. Berpenerang ke sama JPBN Sarawak madah ke bisik 2,464 kes positif baru COVID-19 ditemu ber 30 pelilih ngujung ke penyampau semua kes diatuk nambah ngagai 124,428. Penyampau kes baru nitiah ke pelilih menua bakal ke di Ayan Ketua. Berbak enggaunya bisik 7 kes baru berbadik nyawa ke Tegal kena rampit COVID-19, ngujung ke penyampau semua kes pemati diatuk nambah ngagai 547 ekor. Pihak megak JPBN Sarawak udah ngerah 138 kluster benung ngerekai di negeri tu. Hari penyampaunya 17 kluster bisik ngerikut ke penambah kes baru bakal ke Ayan tu. Kelimpa harinya bisik 3 kluster baru ditemu di Kumbai kluster Sawit, Gelasah, Subis, kluster Nangah Tapih, Betong, enggau kluster Jalan Masuri, Sibu. Udahnya 2 kluster di Akuk Punas, ianya kluster Bedup Longgo, Serian, enggau kluster Jalan Merbau, Kuching. Nak tu dulu edisi ngali hari bergulai ngaku Leticia Kila enggau bala kru buletin. Berita kesila lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS dan kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISPA.
Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 4 September 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita tengah hari, cadangan untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN Sarawak secara berperingkat wajar dipertimbangkan bagi mengelakkan kesesakan pada hari mengundi. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dalam kenyataan pada Khamis berkata, PRN Sarawak wajar diadakan dalam tempoh sehingga 2 hari. Menurut Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang juga adun balik itu, beliau sependapat dengan mantan pengerusi Agensi Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Seri Azman Ujang berhubung perkara tersebut. Ujar beliau lagi, sekiranya tidak dilaksanakan, langkah menyediakan lebih banyak pusat mengundi perlu dipertimbangkan supaya bagi mengelakkan kesesakan pada hari mengundi. Jelas Tan Sri James Masing ia bukan perkara baharu kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah melaksanakannya pada pilihan raya dahulu sambil menambah kaedah pengundian itu satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dalam pada itu, Tan Sri James Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan menegaskan sumber tenaga yang dihasilkan menerusi kuasa hidroelektrik adalah lebih mampan, mesra alam dan berkesan daripada bahan api fosil. Beliau dalam kenyataan media pada Khamis menjelaskan sumber tenaga hidro juga telah digunakan dalam menjana elektrik stesen jana kuasa hidroelektrik Baleh. Justru katanya fakta adalah jelas mengenai kelebihan menggunakan kuasa hidro berbanding bahan fosil yang digunakan oleh Sarawak Energy. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan kritikan sesetengah pihak berhubung perkara tersebut adalah berunsurkan politik dan kurang merujuk kepada fakta. Berita seterusnya, hujan lebat luar biasa pada Khamis telah menyebabkan kawasan sekitar perumahan Tudan Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3, Fasa 6, Desa Senadin dan Permai Jaya mengalami banjir kilat. Sejurus mengetahui banjir kilat berlaku, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin, turun padang dan meninjau lokasi yang dinaiki air pada Jumaat. Menurut laporan, hujan lebat melebihi 58 mm pada malam Khamis berbanding 10 mm pada Rabu telah mengakibatkan kejadian banjir kilat. Dalam pada itu, Datuk Lee telah mengarahkan Majlis Bandaraya Miri MBM segera membersihkan beberapa longkang yang tersumbat akibat tumbuhan akuatik di parit besar dan sungai kecil bagi memastikan aliran air berjalan dengan lancar sekaligus mengurangkan banjir. Sementara itu, kampung Long Panai dan Long Pahlo di Miri turut dinaiki air susulan hujan lebat yang berterusan sejak beberapa hari lepas. Menurut penduduk kepada kru unit komunikasi Awam Sarawak yang melakukan tinjauan pada Jumaat, air sungai mula melimpah ke kawasan rumah mereka sejak beberapa hari lepas dan keadaan bertambah buruk apabila hujan turun dengan lebat sejak Khamis. Dalam pada itu, kejadian banjir turut berlaku di Long Pahlo yang juga terletak di kawasan Sungai Tutoh, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Masih dengan laporan banjir, beberapa buah rumah panjang di kawasan tanah rendah dan tebingan Sungai Tinjar mula dilanda banjir ekoran hujan turun sejak beberapa hari lepas menyebabkan air sungai naik mendadak. Perkara tersebut dimaklumkan oleh tuai rumah kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beluru pada Jumaat. Antara rumah panjang yang dinaiki air dan terputus hubungan serta ditenggelami air seperti tertera. Difahamkan kedalaman air adalah di antara sekaki hingga 3 kaki dari paras tanah dan semakin naik. Manakala di Bintangor, projek menaik taraf jalan utama 5 buah rumah panjang di Sungai Tulai, Bintangor dijangka siap awal Oktober 2021. Projek bernilai RM338,271 itu merupakan laluan utama penduduk Rumah Suring Sana, Rumah Labang Jawa, Rumah Bajik Geruna, Rumah Bandar Wat dan Rumah Sap Ngabung serta warga Sekolah Kebangsaan SK Tulai. Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing yang melakukan tinjauan ke tapak projek pada Jumaat berkata, sokongan rakyat adalah perlu untuk kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS meneruskan usaha pembangunan di luar bandar khususnya di daerah Meradong. Sementara itu, tuai Rumah Suring ketika ditemui menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Ding yang telah memastikan projek menaik taraf jalan kampung mereka dilaksanakan. Mari saya terima kasih yang Datuk YBD yang beri jalan itu nangkap mana yang
Lalu terus khidmatan di sekolah bisa minggu dia punya rumah buli agak pintar juga tu ya. Harap saya menang lah. Semua rakyat nyukung maka perintah tu nak jadi perintah. Mana perintah? Turut senada, Tuai Rumah Labang Jawa merakamkan penghargaan atas usaha Datuk Ding itu dan berharap pembangunan luar bandar diteruskan dengan sokongan padu rakyat kepada wakil rakyat. Aku meriksa terima kasih sebagai JKR Kak nyambung selesai jalan kami, lalu nambahkan jalan besar, lalu dekat di sini. Kemudian maka aku mai semua rakyat kami ditulai itu nyukung YB kita Datuk. Dingkung hang berpilih dekat datai nak lama dari sama-sama nyukung YB kita. Ngambil ke kita maju lama-lama sampai ke ujung Dudiari lah. Mereka ucuk ambuk kita Dudiari. Sama kerai namai. Syukur YB ke semua kita itulah itu. Terima kasih. Laporan berikutnya berhubung keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa prosedur operasi standard SOP bagi Zon Selatan sehingga 19 September 2021. Dalam kenyataannya pada Jumaat, JPBN Sarawak berkata antaranya dine-in masih tidak dibenarkan, selain itu tempoh operasi perniagaan premis makan atau restoran secara take-out dibenarkan beroperasi dari 5 pagi sehingga 10 malam. Selain itu, tempoh perniagaan lain dibenarkan beroperasi dari 5 pagi sehingga 8 malam, manakala individu atau kumpulan individu tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas jam 12 malam tanpa alasan yang munasabah. Zon Selatan merangkumi daerah Kuching, daerah Bau, daerah Lundu, daerah Samarahan, daerah Asajaya, daerah Simunjan, daerah Serian dan daerah Tebedu. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan pengesanan 2,464 kes positif baharu COVID-19 melibatkan 30 daerah menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 124,428. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Sementara itu, terdapat 7 kes kematian dilaporkan melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 547 orang. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan sebanyak 138 kluster dan 17 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baharu seperti tertera. Selain itu, terdapat 3 kluster baharu iaitu kluster sawit Gelasah Subis, kluster Nangatapih Betong dan kluster Jalan Masuri Sibu telah diisytiharkan sebagai kluster baharu. Manakala 2 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Bedub Longgo Serian dan kluster Jalan Merbau Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISFA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu,
elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan keuangan kepada rakyat Sarawak. Harapan Kerja Negeri terhadap institusi keuangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses keuangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Keuangan Sarawak WISPA. Selamat lemai serta beri tabik basah ngagai kita semua bergulai dengan aku Mita Malombil bab Bulletin Nukas Iban 4 September 2021. Berita malam tu dipun kanggau pejalai gawat Menteri Muda Perambut Negeri mengatur tanah ngorampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh bagi tadi bising Abbas tabak pendam Islam baru Serike. Adun Kuala Rajangnya megak bising Abbas pengawak ngagak langkau ke udah tembuk lalu dia tok seminat berjalai ke pengawak nimbuak ngetar jalai tamak ngagai pendamnya. Datuk Len madah diri berasai terbentuk hati ngau pemujur pengawaknya lalu andal pendam udah ulia dikena Oktober tu ilah. Udahnya ia ngabas projek ngamanah Masjid Al-Mutakin ke belak benduang digagak. Semua projeknya belak nyapai 65% tembuk, tajak bisi lawan limit ketika atur mindah bertagang PKP. Berita udah tu, nasi 20 pintu ruang bilik bersitak Sebuyau ke benua di kuarantin nerima perhati adun Sebuyau Datuk Julaihi Nerawi datai nganjur barang pemakai ngagai sidak. Antara genturung pendiau ke bisi nerima bantuk tu ianya Kampung Ensika, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Arus Cina, Kampung Kesinduk, Kampung Lunyeng, Kampung Kelait, Kampung Senayang dan Kampung Somil Sebuyau. Bentuknya disuak ke pemancar Raban Bangsa Melayu Pelilih Simujan Asli Yahya ngari ke Menteri Muda Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak sehari itu tadi. Ditiaka penerang, ruang bilik kediaso di kuarantinnya kontak semak kes positif hari Kampung Belimbing Besi ngau Pasar Sebangan. Bentuk pemakainya dikandal ke uling ngelempung ketatiang penusah sidak ke benua PKPD serta nagang pengerkai COVID-19. Udahnya beranak genturung pendiau ke Bekawal belak merik terima kasih ngagai adun Sebuyau serta staf Aripalan Servis Dun Sebuyau laban udah ratai nganjuang bantuknya. Nangkan kenyak, Datuk Julaihi megak bisa merik bantuk ngagai Raban Terabai Menua ke gawat ngempan Jalai Raya SJR bab Pasar Sebangan, Kampung Lutur ngau Kampung Menek Sebangan. Bantuk disuakkan dengan pengari adun Sebuyau, pemancar Raban Bangsa Melayu Pelilih Semujan Asli Yahya kena hari 3. Pasar Sebangan, Kampung Lutuang ngau Kampung Menek Sebangan diasuh PKPD ke 1 September tu tadi. Kelimpahnya SJR bisik didiri ke Kampung Menek Sebangan dikena nentu ke peranak menuanya hendak pansut ngau orang luar hendak uliah tamak ngagai palan PKPD-nya. Asli megak muji Raban Terabai menua ke udah berjalai ke pengawak nentu ke pengguna Jalai Raya seruran ngasih ke atur pengawak standard SOP ke udah ditetapkan. Pihak Megah Raban Terabai Menua belak merik terima kasih ngagai Datuk Julaihi laban udah merik bantuknya. Bersebengkah lagi pengawak kesebaka bisik 184 kambut barang pemakai disadung upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM ngagai peranak berpasar Sebangan, Kampung Lutur ngau Kampung Menek kena hari 5. Bantuknya disadung berduduk hari 3 buah genturung pendiaunya di asuh PKPD Berengkah 1 nyentuh 14 September tu. Berbangunnya Konselor Rabai Gani ngari ketuai komuniti Kampung Lutuang beri terima kasih ngagai Raban JKM leban udang anjur bekal ke guna mensia mayu sekumbang timpuah PKPD-nya.
Pengawal nyadong barang pemakainya belak disau Peraban Penyaga Pengelikon Orang Periman Malaysia. Di Dun Batang Air, urang 225 peranak ngari ke 60 pintu bilik ari rumah Endawi Janting nang ngajela SPS Fasa 2 nerima barang pemakai Ari Sarawak Energy Berhad SEB kemari. SEB ngarap ke bantuknya oleh ngelempung ke tatim penusah keretapi peranak rumah panjainya sekumbang tempoh PKPD berengka 31 Ogos nyentuk 13 September tu. Bantuknya disuak ke ngagai tuan rumah Endawi Janting kemegat Chairman JKKK Nangajela ngari ke sidak serumah bak palan jaga tamak ke Nangajela. Kenok ko Endawi yang ngari ke sidak serumah merit terima kasih yang ngagai SEB Batang Air laban udah berarti ke penusah ke ditapik sidak ke benuang diasuh PKPD. Terus nampung isi berita, peranak Basita Parlimen Kota Semerahan ke Benung PKPD Megak diperangsang ngambil kebelak terus bersabar memberi kerjasama ngagai Raban berkuasa. Kaban Parlimen Kota Semerahan Rubiah Wang Madah kerjasama Ari Mensia Mayo sekuma timpo PKPD itu berguna amat dikena mutus ke pengerekai pandemik COVID-19. Ko ia, apa lama ke udah bisik dua genturung pendiau bab pelilih Asa Jaya di asuh PKPD ianya Kampung Serpan Laut ngau Kampung Sampun Gerunggang nyentuk 17 September tu. Tu berduduk ari Kampung Serpan Laut ngerikod ke 83 kes positif, ditangkan Kampung Sampun Gerunggang ngerikod 41 kes positif dalam kandang 14 hari ke udah. Di kendang ujung ke berita malam tu, adun batu kitang Lo Kerciang bisik nyerah ke agih projek dikenak ngemanah ke Surau Bakti Nur Islam kena hari 5. Kena ke Lo Kerciang, projeknya dikemujur di baru projek transformation menua pesisir RTP. Nya alai yang ngaraka penemu projeknya dekat merik pemayat ngagih peranak menuanya. Pihak megak yang ngelalau peranak menuanya terus diteke SOP dikenak mutus ke pengerekai COVID-19. Nakal dulu Buletin Nukas Iban bergulai dengan aku, Metu Malom Bil ngobala kru Buletin. Berita kesilik agi tu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak.